Sudah prepare untuk isi dong. Sudah tahu. Ketuk. Ketuk je. Seterusnya dipersilakan Ketua Pembangkang dari panel pembangkang untuk membentangkan usul. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang arif tuan yang dipertua, panel kerajaan, rakan-rakan di meja pembangkang, seterusnya hadirin hadirat warga dewan sekalian, Assalamualaikum dan salam persidangan. Tuan yang dipertua, buat akhirnya kita kembali bersidang atas usul yang dibentang oleh meja kerajaan sebentar tadi, perpaduan nasional, tanggungjawab rakyat. Tetapi tuan yang dipertua, bangkit kami di meja pembangkang, kami tetap yakin dan percaya betapa sesungguhnya perpaduan nasional bukan tanggungjawab rakyat, bukan tanggungjawab rakyat. Selanjutnya dari Pertua, selaku pembangkang yang bertanggungjawab, saya menerima pendefinisian secara literal yang telah dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan kami juga sanggup dari Pertua menerima bebanan bukti yang dikemukakan oleh mereka sebentar tadi. Namun tuan Yang Pertua, apabila kita mendasari konsep atau hujah, sila matikan telefon anda. Apabila kita mendasari konsep atau hujah sebenarnya, apabila kita memperkatakan tadi Pertua mengenai perpaduan nasional, kerajaan pada hari ini hanya menggariskan yang pertamanya, apabila rakyat menyokong gagasan yang dipertanggungjawabkan oleh kerajaan. Yang keduanya tadi Pertua, jika perkara tersebut dinyatakan secara menyeluruh tadi Pertua. Pertamanya tadi Pertua, mereka mengatakan pada hari ini perpaduan nasional pada hari ini tadi Pertua adalah didasari mengenai prinsip yang diperkatakan di dalam perlembagaan. Pertamanya tadi Pertua, mereka pada hari ini tidak menyatakan apakah sebenarnya dasar-dasar atau prinsip yang berada dalam perlembagaan Malaysia yang betul diangkat menjadi perpaduan nasional. Maka tadi Pertua, saya selaku ketua pembangkang pada hari ini akan menggariskan 4 dasar utama untuk memperincikan apakah itu sebenarnya yang menjadi dasar perpaduan nasional. Yang pertamanya tadi Pertua, seperti yang digariskan dalam bahagian 1 artikel 11 Perlembagaan Malaysia, bahawa yang pertamanya agama Islam sebagai agama rasmi dan agama-agama lain boleh dijalankan di Malaysia. Yang keduanya tadi Pertua, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, namun kita tidak pinggirkan bahasa lain. Dan ketiganya tadi Pertua, melalui artikel 153 bahagian 1, iaitu fungsi yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara Malaysia dan menjaga kepentingan kaum Bumiputera sama ada bangsa Melayu dan juga Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Dan akhirnya tuan di-Pertua, bahagian kedua dalam artikel kelembagaan yang mana mereka telah menggariskan 12 bahagian dari Pertua. Artikel 12 iaitu hak asasi yang dijamin di negara kita di Malaysia. Nah, terdiam panel kerajaan. Tuan Yang Pertua, maka pada hari ini dalam kita membicarakan mengenai perpaduan nasional, kita harus sebenarnya sedar Tuan Yang Pertua, sikap toleransi dan juga persefahaman untuk mendasari segala apa yang kita gariskan dalam dasar perlembagaan ini Tuan Yang Pertua. Inilah sebenarnya yang mencorakkan perpaduan nasional. Persilakan sekali. Jika sikap persefahaman itu menjadi tanggungjawab rakyat sebagai wujudnya perpaduan, membuktikan bahawa perpaduan nasional itu tanggungjawab rakyat. Menjelaskan Yang Berhormat. Baik. Tuan Yang Pertua, mereka sebenarnya belum mendengar konsep tanggungjawab yang ingin saya katakan pada hari ini. Tuan Yang Pertua, apabila pada hari ini konsep tanggungjawab ini saya akan perjelaskan pada hari ini. Pada hari ini, apabila kita sebenarnya bersetuju perpaduan nasional ini adalah didasarkan oleh Perlembagaan Malaysia, maka kami sebenarnya di meja pembangkang turut bersetuju Tuan Yang Pertua, kita seharusnya meletakkan perpaduan nasional ini sebagai satu agenda nasional. Ia bukan sahaja agenda yang patut diamalkan di kampung saja Tuan Yang Pertua.
Sebab itu kami katakan pada hari ini, apabila kita mendasari perjuangan perpaduan nasional, ia seharusnya mengambil pertama dan pertama satu jangka masa, dan keduanya suatu mekanisme yang berterusan. Apabila pada hari ini untuk mewujudkan perkara ini berlaku, sebenarnya Tuan Pertua, pihak yang bertanggungjawab untuk mewujudkan perpaduan nasional adalah pihak kerajaan dan bukan rakyat. Persilakan. Seperti tadi Yang Berhormat dia menyatakan bahawa perpaduan nasional bukan hanya di kawasan kampung kan. Jadi nampaknya pihak pembangkang telah bersama-sama kami, kerana kami tadi telah menyatakan perpaduan secara menyeluruh oleh rakyat. Pernyataan tadi sama lah seperti pernyataan kami. Maknanya nampaknya anda datang bersama kami sekarang. Silakan jelaskan. Tuan Yang Pertua, bukankah kami telah nyatakan sebentar tadi, perpaduan nasional ini adalah sesuatu yang didasari oleh perlembagaan. Tidak cukup sekiranya perpaduan nasional ini adalah sekadar menubuhkan kelab Vespa Hulu Langit misalnya. Ia merupakan suatu perkara yang menyeluruh. Maafkan saya sudah menerima 2 izin aduan. Maka Tuan Yang Pertua, beralih kepada tugas kami di meja pembangkang, kami akan buktikan kepada anda bahawa perpaduan nasional ini bukanlah tanggungjawab rakyat. Sebaliknya Tuan Yang Pertua, tanggungjawab meja di sana, iaitu tanggungjawab panel kerajaan. Maka bertindak selaku ketua pembangkang pada hari ini Tuan Yang Pertua, saya akan menggariskan hujah kami di bawah satu kata kunci, di mana kami akan menyatakan dasar-dasar kerajaan inilah yang sebenarnya untuk membentuk perpaduan nasional. Bangkitnya yang kedua ini Tuan Pertua, kami akan mengatakan betapa kerajaan mempunyai mekanisme yang berterusan untuk mencegah segala apa juga anasir yang mampu mengganggu-gugat perpaduan nasional. Dan ketiganya Tuan Pertua, kapasiti rakyat itu sendiri yang tidak memungkinkan mereka memikul tanggungjawab untuk menjaga perpaduan nasional. Dan seperti mana Tuan Pertua, yang ketiga ini akan melibas segala hujah-hujah songsang daripada panel pembangkang. Seterusnya Tuan Pertua, dalam hujah kami yang pertama ini saya akan buktikan kepada anda betapa dasar-dasar kerajaan yang berterusan inilah Tuan Pertua yang sebenarnya mampu untuk memupuk perpaduan nasional. Kita telah